Tapi hari ni alhamdulillah tanah-tanah industri di Pulau Pinang dah penuh. Jadi para pelabur mula berhijrah masuk ke dalam Kulim Hi-Tech, dan tentulah Kedah akan mendapat manfaat hasil yang banyak, dan rakyatnya akan dapat peluang pekerjaan dan kehidupan akan lebih sejahtera. Itu cerita dia. Tapi ini bukan usaha PAS, saudara lah. Inilah usaha UMNO Barisan Nasional. Cuma PAS seperti hasil. Itu je. Kadang-kadang orang duk kata macam-macam lah. Oh, Sanusi hebat. Sanusi berjaya majukan Kedah. Dia tak buat apa pun. Pada waktu ni siapa di MB pun dia akan jadi hebat. Wak Imam siapa pun. Sebab dia nak naik semua dah siap. Dan inilah pengorbanan dan jasa besar kepimpinan UMNO Barisan Nasional yang terdahulu untuk rakyat di Kedah. Kan senang tuan, nak bangunkan Kedah ni bukan senang tuan. Sebab dia tak ada pelabuhan. Geografi dia tidak menguntungkan Kedah untuk pelabuhan. Jadi dia kena tunggu. Maknanya tindakan bijak kepimpinan Barisan Nasional yang terdahulu ni amat mengagumkan kita, saudara. Amat mengagumkan kita. Walaupun Sanusi dan PAS Kedah duk klaim lah. Dulu dia kata zaman hak dulu ni tak pandai simpan duit. Bila mai kat saya, dia kata saya simpan 600 juta dah. Pasal hak dulu kuat main golf. Saya hak ni kuat main rugby saja. Nampak dia buruk-burukkan yang dulu. Padahal dia duk makan hasil usaha orang yang terdahulu yang dia duk kutuk-kutuk tu. Jadi bila rakyat Kedah bangkitlah undi UMNO Barisan Nasional, tengoklah kemajuan Kedah ni. Itulah pengorbanan besar yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional Kedah. Kan senang nak bangunkan Kedah. Macam nak bangun Kelantan bukan senang tuan. Selagi SRL tak siap, selagi tu kita nak bangunkan Kelantan dari segi menjadi hub pelaburan ni tak mudah tuan. Sebab yang paling important untuk wujudkan taman industri ni, dia kena ada connectivity, jalan raya yang baik, kereta api yang baik, dan kos logistik tu tak mahal dan masa cepat. Baru pelabur-pelabur akan minat melabur di negeri-negeri tersebut. Dan mudah bagi kerajaan pusat tu untuk mengatur pelaburan yang masuk. Betul? Macam Selangor. Selangor dia jadi negeri paling maju sebab apa? Sebab dia ada Port Klang. Port Klang. Dia dekat dengan pelabuhan. Geografi Port Klang tu menguntungkan negeri Selangor dan Malaysia. Dan itu juga adalah usaha Barisan Nasional sekian lama dengan Selangor. Cuma PKR dia ambil alih ni, semua benda dah ada dah. Dia ambil alih negeri yang banyak hasil. Jadi mudah dia untuk menguruskan negeri itu tanpa perlu dia berbuat apa-apa pun sebenarnya. Dia tuan tidak. Apa ni view naik ke apa ke, itu hak dia. Saya ni mengajak tuan-tuan untuk bersatu di bawah perjuangan Abata untuk angkat UMNO. Saya boleh guna kaedah yang kau gunakan, serang individu tu, kata macam-macam, tapi saya rasa saya tak nilai tuan-tuan. Tak nilai maksudnya apa keuntungan kepada agama, bangsa dan tanah air kita kalau kita berpolitik dengan cara yang jahat. Contoh macam PH menang pilihan raya ke-14. Apa keuntungan yang dapat kepada bangsa kita? Apa keuntungan yang dapat kepada ekonomi? Tak ada. Maknanya dia jadi satu pekerjaan yang sia-sia tau di pilihan raya ke-14 tu. Mana kita tak mau mengulangi perkara yang sama. Kalau kita nak berpecah belah lagi hari ni, kita nak percaya dengan mainan-mainan pukau fitnah yang dimainkan oleh parti-parti pembangkang dalam kerajaan, dekat parti pembangkang dewan ni, bermakna akhirnya kita akan dapat DAP sebagai kerajaan. DAP tu bahaya saudara, jangan main-main tuan-tuan. DAP sangat bahaya tuan-tuan.
Dia kalau naik kali ni tuan, dia bila dia ada kuasa, dia akan sangat sombong. Dia tak akan respect lagi kepada bangsa kita. Sebab tu masa dia orang berkuasa dulu, ada pemimpin mereka yang sampai keluar kenyataan Melayu pendatang. Sekarang mereka berani tak kata Melayu pendatang? Dia tak berani sebab dia orang tak ada kuasa. Tapi kalau mereka, kita berpecah dan mereka berkuasa balik atas pertolongan PN dan GTA, tentu apa? Itu bangsa kita kena hina lagi. Okey tuan, isu mahkamah tu, benda tu saya dah sentuh semalam atas hak asasi. Kan? Cukup lah, betul tak? Kan? Tapi mereka ni memainkan isu tu sebagai isu politik. Sebab memang mereka gunakan isu tu sebagai modal politik mereka. Mereka serang Najib Razak tu sebab mereka nak kita rakyat tolak UMNO. Itu dia punya tujuan dia. Itu tu. Dia orang duk serang Najib Razak tu sebab dia nak rakyat tolak UMNO. Itu tujuan dia orang ni. Jahat dia orang ni. Dia orang serang Zahid Hamidi tu sebab mereka nak kita tolak UMNO, supaya kita ni berpecah kepada GTA, berpecah kepada PN, berpecah kepada PH. Kan? Kita ramai tak guna kalau kita berpecah belah di peti undi. Tak ada keuntungan. Kita kena ada practical wisdom yang cukup. Itu membuat keputusan yang tepat di waktu yang tepat dengan alasan yang tepat. Jangan kita emosi dalam hal ni. Bila kita emosi dalam apa-apa hal, kita akan bertindak membuta tuli. Dalam keadaan kita emosi, mudah mereka untuk menghipnotis kita. Mendoktrin dalam pemikiran kita dengan berbagai-bagai ayat-ayat yang menyebabkan kita semakin emosi. Najib curi duit, Zahid curi duit. Kita kena selamatkan negara kita. Kita boleh sokong UMNO. Kita kena fikir ni hari akhirat isu. Dia akan gunakan berbagai-bagai cara untuk kita ni macam terpukau tu. Dan mereka akan mula menjajah. Tinggal UMNO pahala, tinggal Barisan Nasional Ibadah. Ingat tu. Jangan kekal lah tuan. Tuan percaya ke kata mereka tinggal UMNO ni pahala, tinggal Barisan Nasional Ibadah sokong kami masuk surga? Betul ke? Layak ke mereka menjanjikan perkara yang mereka sendiri pun tak tahu mereka kedudukan mereka di mana? Itu hipnotis. Dia bagi kita ni kecanduan. Tapi kalau kita berbalik pada perjuangan Abata ni, bila kita rasa keliru, kita rasa serabut, kita rasa emosi, ingat, aku ni bersama dengan UMNO Barisan Nasional ni kerana Abata niat aku. Perbuatan aku mengundi Barisan Nasional kerana Abata. Dan insya-Allah pengakhirannya tentu baik kepada agama, bangsa dan tanah air kita.